Baik, pelbagai isu yang telah kita bincangkan dalam Pantau Kerajaan Baharu sebelum ini, namun fokus pada hari ini adalah berkenaan dengan pelan, solusi dan juga pendekatan yang perlu diambil oleh negara dalam menempuh badai ekonomi 2023 dan semestinya setiap elemen ekonomi mempunyai keterhubungan dan kaitan antara satu sama lain. Namun pendekatan yang perlu diambil perlu bersifat agresif bagi memastikan kemampanan ekonomi negara terus terjamin. Dan bagi mengulas isu ini dan juga permasalahan ekonomi semasa negara, bersama dengan saya pada jam ini adalah Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid, Ketua Jabatan Ekonomi dan Penyelidikan KWSP Malaysia. Doktor, terima kasih kerana bersama dengan kami pada pagi ini. Doktor, sudah pasti isu yang hangat diperkatakan pada masa ini adalah berkenaan dengan kadar OPR yang dijadualkan diumumkan pada bulan ini. Yang juga pelbagai andaian atau mungkin tekaan dibuat mengenai berapa peratus kadarnya, dan kebanyakan pakar juga menjangkakan bakal berlaku kenaikan 50 mata asas hingga 3.25% pada bulan ini. Dan juga pandangan doktor, adakah bakal berlaku sebarang kenaikan? Okey. Sememangnya persoalan OPR ni sentiasa menjadi buah mulut masyarakatlah, terutamanya apabila meningkatnya ataupun kenaikan OPR tu akan menterjemahkan peningkatan dalam debt servicing lah, terutamanya bagi kontrak pembiayaan yang berdasarkan kadar yang boleh berubah. Okey, berkenaan dengan jangkaan tu, saya kira rata-rata penganalisis ekonomi memang menjangkakan uh, bakal berlakulah kenaikan kadar asas pengaman tu dalam sekitar 25 mata asas untuk mesyuarat yang akan datang yang akan diumumkan pada minggu hadapan lah. Uh, dan sudah pasti ramai yang mungkin yang akan cuba mengaitkan kenapa OPR nak naik sedangkan isu kos sara hidup tu masih lagi membelenggu masyarakat kan. Dan di sini saya rasa peranan maklumat untuk kita kongsi dengan masyarakat tu sangat-sangat penting, dan perlu kita memahami kenapa kalau katalah berlaku kenaikan, kita perlu memahami kenapa OPR itu dinaikkan. Jadi untuk memahami situasi ini, satu perkara yang kita kena akur ataupun kita cakna adalah perubahan ataupun peningkatan OPR itu sendiri sebenarnya dia berubah-ubah mengikut masa, mengikut situasi ekonomi. Kebiasaannya apabila berlaku ekonomi yang sangat-sangat mencabar seperti yang kita lalui 3 tahun yang lalu pada tahun 2020 disebabkan COVID-19, maka kadar OPR itu tersebut diturunkan secara drastik daripada 3% sampai ke 1.75%. Dan apabila ekonomi mula mencatatkan suatu bentuk pemulihan yang baik, maka kadar tersebut akan dinaikkan. Jadi itu kita kena fahamlah sebelum kita membincang lebih lanjut. Tapi rata-ratanya saya rasa mungkin berlakulah kenaikan sebanyak 25 mata asas kerana saya melihat data-data ekonomi masih lagi menunjukkan suatu trend kedudukan ekonomi yang berada dalam keadaan baik. Meskipun kita menjangkakan ekonomi yang mencabar pada masa datang, tapi buat masa ini masih lagi dalam keadaan yang baiklah. Ya. Doktor, masih lagi dalam konteks OPR, The Fed memberikan bayangan akan menjadi lebih agresif dalam kenaikan kadar, dan ini juga mungkin memberikan bayangan kenaikan OPR di banyak negara termasuk Malaysia. OPR kita masih lagi di bawah paras pra-pandemik. Jadi jika The Fed naikkan kadar lebih agresif, adakah kita ada ruang dan kemampuan untuk naikkan OPR melebihi paras 2019? Okey, bagi menjawab soalan ini, saya suka melihat faktor sejarah lah. Kalau kita lihat ya, OPR bila diperkenalkan pada April 2004, kadar tertinggi yang pernah dicatatkan adalah 3.5%, iaitu sekitar tahun 2006-2007 macam itulah. Kemudian bila berlaku krisis dia turun, naik, lepas tu bila pulih naik balik. Selepas pada krisis subprima, saya melihat trend OPR ni yang paling tinggi dia bergerak dalam jajaran 3% ke 3.25% lah. Itu satu jajaran ataupun satu range, satu julat yang saya kira agak selesa dalam keadaan ekonomi yang dilihat sebagai mencatatkan pertumbuhan yang positif, yang baik. Jadi kalau berdasarkan trend yang terkini, nampak gaya 3% ke 3.25% tu boleh kita anggap satu trend yang dikira normal lah. Maksudnya sesuai dalam keadaan ekonomi mencatatkan pertumbuhan positif yang baik.
Jadi kalau kita kata nak bandingkan keadaan kita dengan Federal Reserve ya, yang mana di sana kenaikan kadar faedah itu begitu drastik, tapi kita tak boleh samakan dengan mereka kerana mereka menghadapi satu ekonomi yang sangat apa ni panggil apa sangat panas ataupun overheating. Jadi dan overheating tersebut menyebabkan uh, kenaikan kadar inflasi yang agak tinggi. Jadi itu menuntut suatu bentuk dasar moneteri yang begitu ketat atau regime yang lebih ketat untuk mengawal kedudukan inflasi di Amerika Syarikat. Jadi saya bila kita membincangkan cuba bandingkan dengan situasi di Federal Reserve, saya kira kita perlu membuat satu perbandingan yang lebih lebih adil lah. Ya. Dan semestinya bila kita bercakap tentang kadar kenaikan OPR ini, rata-rata rakyat Malaysia mempunyai kegusaran terutamanya kepada kadar pembiayaan dan juga semestinya kadar pembiayaan tinggi ini akan memberi kesan kepada PMKS atau macam mana, Doktor? Benar, terutamanya bagi mereka yang mempunyai kontrak pembiayaan yang mengguna pakai kadar yang berubah ataupun base rate lah. Jadi variable rate. Jadi apabila berubahnya OPR itu maka berubahlah bayaran bulanan. Justru di sini kita perlu melihat isu tersebut. Kalau katakanlah isunya adalah kedudukan kewangan yang agak meruncing dan sedikit kenaikan dalam pembayaran bulanan disebabkan OPR telah dianggap agak satu bebanan yang sangat-sangat tinggi. Jadi sekiranya itulah perkaranya, sekiranya itulah isunya, maka isu tersebut perlu diselesaikan dengan cara yang lain. Maksudnya mungkin cara yang terbaik berjumpa dengan pihak bank untuk membuat satu persetuturan semula ataupun jadualan semula ataupun berjumpa dengan pihak AKPK dan orang kata tu melihat semula kedudukan keuangan secara holistik, secara keseluruhan, maka suatu bentuk penyelesaian yang lebih tuntas dapat dicapai. Jadi tak adalah kita terlalu memikirkan perubahan OPR tersebut sebagai salah satu ataupun satu-satunya faktor yang orang kata sebagai penentu untuk menandakan kedudukan keuangan seorang itu sama ada dalam keadaan yang sihat atau sebaliknya. Jadi saya kira kalau maksudnya kita kena tengoklah kedudukan kewangan tu. Kalau 25 mata asas pun dah agak sangat-sangat membebankan, jadi maksudnya perlu berjumpa dengan pihak bank untuk mendapatkan lebih penyelesaian yang lebih baiklah terhadap permasalahan yang dihadapi. Ya, dan semestinya memerlukan satu penyelesaian yang baik bagi membantu golongan PMKS yang saya yakin akan terjejas sebenarnya, Doktor. Dan Doktor, satu lagi, kita pernah bincangkan topik ini, namun saya ingin utarakan sekali lagi. Ramai melihat punca inflasi adalah akibat daripada gangguan rantaian bekalan. Justru aspek ini yang harus lebih diberi perhatian berbanding aspek kadar penggunaan. Jadi adakah perubahan dasar moneteri bagi mengekang kadar penggunaan yang mencecah 2 digit ini bergerak selari dengan dasar lain yang mengawal gangguan rantaian bekalan? Secara umumnya lah, apabila kita menyebut dasar moneteri dan bagaimana dasar moneteri itu dikaitkan dengan situasi inflasi, penilaiannya agak sedikit berbeza lah. Maksudnya macam kalau saya sebutkan tadi, kalau di Amerika Syarikat ya, apa yang dikatakan sebagai overheating economy itu berlaku, maka dasar moneteri sebenarnya semakin galak digunakan untuk mengekang tekanan inflasi tersebut. Namun di Malaysia situasinya agak berbeza, saya boleh kata agak bercampur-campur lah. Maksudnya boleh dikatakan juga ada faktor disebabkan tolakan permintaan atau demand pull, tarikan permintaan. Kemudian ada juga faktor seperti yang Fahmi sebutkan tadi, faktor gangguan rantaian bekalan terhadap rantaian perniagaan dan sebagainya. Jadi isu tu perlu diperhalusi. Namun bagi pendapat saya lah, mandate yang diberikan kepada pihak bank negara adalah untuk melihat pengawalan inflasi ataupun price stability itu dapat dicapai, dan ini dapat dicapai sekiranya kadar inflasi yang diukur melalui indeks harga pengguna tersebut akan dapat terus direndahkan lagi lah. Dan melihat pula OPR yang berada pada paras 2.75% dalam keadaan ekonomi kita
telah pun mencapai suatu pertumbuhan yang agak tinggi pada tahun lepas ya. Kalau 9 bulan pertama tu dah melebihi 9%. Jadi sudah pasti 9% pertumbuhan ekonomi dengan OPR yang berada 2.75 tu dilihat tidak orang kata tu mencerminkan keadaan yang sebaiknya. Jadi perlu ada pelarasan dalam dasar monetary yang mengambil kira tentang dinamik pertumbuhan ekonomi tersebut. Jadi itu juga membantu dalam mengekang inflasi secara keseluruhan, secara aggregate. Namun kalau kita nak tengok puncanya tu, setiap satu tu of course kita kena tengok kalau dari segi rantaian makanan dan ataupun bekalan makanan dan sebagainya, perlu lihat dari segi satu, dari segi kecukupan bekalan makanan, dan kemudian kalau dari segi supply-nya tu kita dah tengok bagaimana pula interaksi ejen-ejen yang dalam sistem perniagaan tersebut, baik dari segi pengeluar sampailah pemborong sehinggalah pengguna akhir. Apakah yang berlaku dalam rantaian perniagaan tersebut? Adakah berlaku ketidakadilan dari segi penentuan harga? Adakah berlaku sebarang bentuk amalan perniagaan yang negatif seperti perbuatan sorok dan sebagainya? Jadi sudah pasti ini menuntut dasar yang berbeza, approach ataupun pendekatan yang berbeza. Jadi permasalahan inflasi ini begitu meluas sebenarnya. Ya. Dan semestinya doktor, pasti banyak sebenarnya langkah yang perlu kita ambil bagi mengukuhkan kemampanan ekonomi negara dalam masa yang sama menempani semua cabaran pada tahun 2023 ini. Dan saya kira kita akan sambung lagi sebentar lagi, pelbagai lagi isu ekonomi akan kita bincangkan sekejap saja lagi, dan kita berhenti berehat seketika, kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam Pantau Kerajaan Baharu, dan bersama dengan kita lagi pada pagi ini Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, Ketua Jabatan Ekonomi dan Penyelidikan KWSP Malaysia. Pelbagai isu ekonomi yang ingin kita bincangkan buat jam ini. Dan Doktor, tahun ini dijangka lebih mencabar. Ekonomi maju khususnya di Eropah dijangka mengalami kemelesetan. Jadi apa unjuran ekonomi Malaysia? Adakah kita berdepan risiko yang sama? Okey, sememangnya perkataan kemelesan ekonomi sudah kerap kali disebut apabila kita membincangkan persoalan unjuran ekonomi lah pada tahun inilah, terutamanya di negara-negara maju seperti di Eropah, di Amerika Syarikat. Sekali lagi saya ingin menekankan bahawa walaupun terdapat risiko tersebut, namun risiko-risiko tersebut saya kira agak orang kata tu mungkin sedikit unik ya. Contoh di Amerika Syarikat, sudah pasti situasi peningkatan kadar faedah secara drastik merupakan suatu penentu yang agak orang kata tu signifikan dalam menentukan hala tuju ataupun momentum pertumbuhan ekonomi mereka. Jadi daripada 0.25% tu dinaikkan sehingga 4.5% dalam tempoh masa sekurang setahun. Saya kira sudah pasti tahun 2023 itu akan mula menampakkan kesan yang negatif lah. Sama juga di Eropah, kenaikan kadar faedah dan juga situasi jaminan tenaga ataupun energy security yang menjadi permasalahan utama di rantau Eropah berikutan peperangan di Ukraine. Jadi peningkatan harga bahan api dan sebagainya sudah pasti menyebabkan kegiatan ekonomi ataupun kurangnya supply ataupun stok di dalam bahan api tersebut, maka menjejaskan aktiviti ekonomi di negara Eropah. Justru punca-punca recession ataupun kemelesan ekonomi itu saya kira boleh dikatakan agak unik sebenarnya. Namun ialah Malaysia sebagai merupakan sebuah negara yang begitu terbuka dari sudut perdagangan, sangat terbuka dari sudut aliran modal dan sebagainya, sudah pasti sebarang bentuk kelembapan ekonomi di negara maju akan memberi satu tempias yang agak hebat jugalah kepada negara kita. Namun saya kira asas ataupun domestik ekonomi kita, saya kira mampu untuk memberi satu tampanan kepada orang kata tu cabaran ekonomi di luar sana, dan saya kira dasar kerajaan juga masih lagi berbentuk orang kata tu expansionary dari sudut dasar fiskalnya. Jadi saya kira itu sepatutnya
dapatlah sedikit sebanyak mengekang sebarang bentuk risiko kemelesan ekonomi yang dialami oleh negara-negara baru dan bagaimana ia diterjemahkan dalam ekonomi negara. Ya, Doktor, semestinya tumpuan pada bulan Februari depan adalah berkenaan dengan bajet 2023 dan adakah kita melihat bajet 2023 ini akan lebih menjurus kepada mendepani cabaran ekonomi atau kita akan saksikan perbelanjaan mengembang untuk turunkan kos sara hidup? Okey. Pertamanya belanjawan ni tempoh masanya hanyalah 12 bulan. Jadi maksudnya view ataupun horizonnya agak pendek sebenarnya. Justru sebarang bentuk pendekatan tersebut ataupun belanjawan yang bakal dibentang sudah pasti akan mengambil kira prospek pertumbuhan ekonomi bagi tahun semasa, iaitu tahun 2023 lah. Saya kira dari sudut orang kata tu pendirian ataupun apa tu dasar umum dalam dasar fizikal negara, saya masih lagi berpendapat ia akan masih lagi mencerminkan dasar yang mengembang ataupun fiscal expansionary policies lah, kerana kita melihat terdapat keperluan untuk kerajaan sentiasa cuba mengurangkan kesan ataupun impak kelembapan ekonomi global. Justru dari segi subsidinya, dari segi perbelanjaan ataupun bayaran pindahannya atau cash transfers tu perbelanjaan sedemikian pun akan diteruskan. Namun saya kira kalau nak melihat dalam tempoh apa ni akan datang ataupun tempoh yang mid-term sederhana, sebarang bentuk review kepada rancangan Malaysia yang ke-12 tu, saya kira itu akan diambil kira lah tentang bagaimana ekonomi negara bakal dipacu dengan lebih keadaan yang lebih berkualiti lah, baik dari sudut penciptaan pekerjaan berkualiti, gaji ni dan sebagainya. Jadi dalam konteks belanjawan, saya kira dalam waktu masa ini masih lagi mensasarkan suatu bentuk defisit, mungkin sedikit kurang tapi setidak-tidaknya menunjukkan komitmen kerajaan untuk mengawal kedudukan kewangan supaya lebih baik lagi pada masa akan datang. Ya. Doktor, kita bercakap tentang belanjawan 2023. Saya tertarik dengan kadar pengangguran November masih berada pada 3.6% dan trend ini semakin menurun. Namun dengan cabaran ekonomi tahun ini, adakah kita boleh menjangkakan angka ini akan perlahan dan adakah ada ancaman untuk kadar pengangguran meningkat? Saya kira ianya amat bergantung kepada momentum ekonomi tersebut lah. Maksudnya sama ada dapatkah kita mencatatkan suatu bentuk pertumbuhan ekonomi domestik yang lebih baik lagi. Saya kira apabila apa ni sempadan mula dibuka dan kita lihat negara China pun telah pun mengurangkan menyemak semula dasar mereka terhadap zero COVID strategi dan sebagainya, sudah pasti industri-industri seperti pelancongan, industri berkaitan dengan peruncitan, industri-industri berkaitan dengan consumer sector dan sebagainya akan mendapat kesan limpahan, dan ini sudah pasti akan mewujudkan suatu permintaan terhadap buruh bagi mengendalikan sebarang bentuk kenaikan permintaan akibat daripada perubahan-perubahan yang kita sedang saksikan, dan kita pun sendiri masih lagi mengalami kurangnya buruh asing untuk bekerja di dalam sektor-sektor utama seperti plantation dan juga peladangan dan juga berkaitan dengan manufacturing dan sebagainya. Jadi secara dasarnya saya nampak pasaran buruh masih berada dalam keadaan yang baik. Cuma ialah bergantung pada pertumbuhan ekonomi atau momentum ekonomi pada separuh tahun yang kedua dan sebagainya, adakah kita masih dapat mengekalkan satu bentuk momentum yang baik. Tapi secara umum yang saya nampak trend di dalam pasaran buruh masih dalam keadaan yang baik. Disebut tadi kadar pengangguran 3.6%, kadar penyertaan dalam sektor ataupun pasaran buruh pun 69.8%, semakin meningkat. Dan kami di pihak KWSP sendiri pun apabila melihat trend gaji di kalangan ahli KWSP di peringkat median pun masih lagi mencatatkan suatu pertumbuhan yang positif, 2 angka sebenarnya. Jadi bila kita mapkan angka daripada DOSM dan juga pihak KWSP sendiri, kami dapat simpulkan bahawa pasaran buruh berada dalam keadaan yang sihat. Jadi saya kira sekiranya momentum ini masih dapat diteruskan, saya kira permintaan domestik itu dapat kita jadikan satu bentuk tampanan dan akhirnya dapat menterjemahkan suatu bentuk pasaran buruh yang lebih stabil lah untuk tahun ini, setidak-tidaknya lah. Ya. Doktor, kita berbual tentang
COVID-19 di China. Ramai sebenarnya pakar yang menyatakan bahawa pembukaan sempadan China ketika ini bakal memberi impak positif kepada beberapa sektor di Malaysia. Akan tetapi, bagaimana pula dengan kenaikan kes COVID-19 di mereka di sana, dan adakah ini risiko yang akan boleh menjejaskan aspek pemulihan ekonomi dalam konteks jangkitan COVID-19? Ini merupakan satu-satu risiko lah yang perlu kita sentiasa pantau, terutamanya bagaimana varian, subvarian, bagaimana dia berevolusi. Ini merupakan suatu pemantauan yang perlu diperhatikan secara khusus oleh sektor yang berkaitan dengan sektor kesihatan, dan ini memerlukan pakar yang untuk mengesahkannya, untuk verify bagaimana dinamik varian ini berevolusi. Jadi ini satu perkara yang perlu kita perhatikan, kerana kita dapat tahu bahawa kalau mengikut kajian pun, kalau katakanlah tiba-tiba nak buat lockdown pun, lockdown tu sendiri pun merupakan satu tindakan yang tidak begitu tepatlah dalam menghadapi masalah COVID-19. Jadi perlu pemantauan tentang evolusi varian tu perlu kita pastikan, dan bagaimana transmisi, jangkitan dan sebagainya perlu kita perhatikan supaya kita tidak orang kata tu melakukan satu kesilapan lah yang boleh menjejaskan momentum pertumbuhan ekonomi negara. Doktor, sejauh mana impak positif pembukaan ekonomi China ini bermakna untuk Malaysia, memandangkan China merupakan rakan dagang utama Malaysia? Yalah, maksudnya apabila satu negara China ni merupakan production hubs kan, di peringkat global, apabila ekonomi global tu, ekonomi China tu mula dibuka di orang kata tu dasar COVID zero, sifat COVID tu dikurangkan dan sebagainya, sudah pasti dari segi supply chain ataupun rantaian perniagaan tu dapat dilicinkan prosesnya. Itu juga membantu, dan juga rakyat mereka akan mula keluar untuk melancong dan sebagainya. Itu juga memberikan suatu kesan limpahan yang positif. Namun seperti yang kita bincangkan sebentar tadi, risiko terhadap jangkitan COVID-19 tu adalah sesuatu yang perlu kita pantau, dan kita tak boleh ambil ringan lah, kerana kita tak pasti bagaimana virus tersebut berevolusi. Dan ini memerlukan suatu bentuk ataupun kita perlu dengar nasihat daripada pakar kesihatan tentang bagaimana perkara ini perlu kita ambil kira lah. Ya, Doktor, secara ringkasnya, untuk orang ramai yang sedang menonton, mungkin apa nasihat bagi mereka mendepani tempoh sukar ekonomi ketika ini? Okey, bagi saya pertamanya dapatkan maklumat yang sahih, dan sekiranya perlu orang kata tu mendapat maklumat yang lebih, mungkin pembacaan daripada sumber-sumber yang sahih juga membantu. Dan saya kira program-program seperti ini yang kita adakan sekarang ni perlu diperhebatkan lagi, perlu diperluaskan, dan saya kira agensi-agensi kerajaan yang terlibat baik di peringkat federal, baik di peringkat negeri juga perlu diperhebatkan, kerana kita berhadapan dalam suasana benar ekonomi itu dalam keadaan yang masih lagi sukar. Tapi kita menghadapi masalah penyampaian maklumat kepada masyarakat, jadi pihak kerajaan perlu menentukan maklumat-maklumat yang tepat dapat disampaikan secara efektif kepada rakyat supaya sentimen itu dapat kita kawal dengan baiklah. Ya. Dan semestinya pelbagai cabaran yang perlu ditempuh negara tahun ini, isu kos sara hidup, inflasi, kadar faedah OPR, peningkatan pembiayaan dan juga pelbagai lagi, sekaligus memberi kesan kepada ekosistem ekonomi negara. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Muhammad Afzal Nizam Abdul Rashid, Ketua Jabatan Ekonomi dan Penyelidikan KWSP Malaysia, di atas perkongsian sebentar tadi. Dan sekian pantau kerajaan baru pada jam ini. Saya Fahmi Izzuddin. Assalamualaikum dan salam hormat.